Anda bersama saya Nur Atika binti Masnan Maulana memegang nombor kad matriki 20100522. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terdapat beberapa perkara yang berlaku berkenaan isu keselamatan kanak-kanak seperti kes penderaan bayi ataupun kes penderaan kanak-kanak semakin meningkat. Pada 6 Januari 2016, terdapat seorang bapa yang sanggup menjual seorang anaknya. Seorang kanak-kanak perempuan yang dilaporkan hilang bulan lalu ditempatkan di rumah perlindungan kanak-kanak di Jalan Petri, Johor Bahru selama sebulan. Kanak-kanak yang berumur 3 tahun yang berasal daripada Taman Pelangi kini berada di bawah jagaan JKM iaitu Jabatan Kebajikan Masyarakat, menurut Manai Ibrahim berkata. Kes ini disiasat oleh polis mengikut Seksyen 48A Akta Kanak-Kanak 2001. Mangsa turut dilaporkan diambil sebagai anak angkat oleh sepasang suami isteri yang berada di Singapura selepas dikatakan dijual oleh bapa sendiri. Namun, kedua pasangan tersebut menyerahkan mangsa kepada pihak polis kira-kira pada pukul 9.30 malam pada Ahad lepas. Siasatan polis mendapati suspek menjual anaknya dengan harga sebanyak RM12,000 dan susulan kejadian, polis telah menahan 3 orang lelaki yang berusia 30-an termasuk bapa kandungnya sendiri. Berikut, kanak-kanak maut didera kekasih ibu. Pada 15 Januari 2020, pada hari Rabu, seorang kanak-kanak perempuan dipercayai meninggal dunia akibat didera oleh ibu dan kekasihnya. Kanak-kanak yang berusia 2 tahun itu meninggal kira-kira pada jam 12.10 tengah hari ketika sedang dirawat di Hospital Sultan Ismail akibat masalah jangkitan kuman. Ketua Polis Daerah Johor Bahru, Asisten Komisioner Muhammad Taib Ahmad berkata, doktor yang merawat kanak-kanak tersebut mengesyaki ada unsur penderaan terhadap kanak-kanak. Hasil pemeriksaan fizikal daripada kanak-kanak tersebut, doktor itu mendapati ada kesan lebam di bahagian tangan kiri dan tangan kanan selain daripada bahagian perut. Terdapat juga kesan gigitan daripada tangan kiri dan tangan kanan mangsa hasil daripada penderaan tersebut, katanya dalam memberi kenyataan semalam. Kanak-kanak itu dimasukkan ke hospital pada kira-kira 10.40 pagi oleh ibunya yang berusia 22 tahun itu, berikutan masalah jangkitan kuman yang teruk. Hasil bedah siasat mendapati punca kematian kanak-kanak tersebut adalah daripada kecederaan daripada bahagian tengkorak dan usus akibat daripada hentakan objek tumpul. Polis mempercayai kematian mangsa berunsurkan jenayah dan membuat tangkapan ibu mangsa serta teman lelakinya yang berusia 33 tahun pada jam 3.45 pagi. Kedua suspek ditahan reman selama 7 hari dan disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan kerana membunuh. Dan jika disabit kesalahan, boleh dihukum mati mandatari. Mayat bayi lelaki disyaki mangsa dera. Mayat bayi lelaki yang disyaki mangsa dera itu ditemui oleh sekumpulan pelajar yang dalam perjalanan untuk pergi ke sekolah. Bayi lelaki yang lengkap berpakaian dan diselimuti tuala ditinggalkan di atas bangku sebuah pondok menunggu bas di kilometer 11 Jalan Pedas Linggi di Rembau jam 6 pagi. Siasatan awal, polis menemukan kesan lebam pada bahagian kepala bayi, badan bayi, muka dan belakang badan bayi. Ketua Polis Daerah Rembau, Deputi Superintendent Mizan Matdom berkata, bayi lelaki itu dijumpai oleh sekumpulan pelajar yang dalam perjalanan untuk pergi ke sekolah serta mereka menunggu bas di situ. Mereka memanggil beberapa penunggang jalan untuk membantu, tetapi bayi itu didapati telah meninggal dunia di tempat kejadian. Mayat mangsa yang lingkungan dalam 1 tahun itu telah dihantar ke Hospital Tuanku Jaafar Seremban untuk dibedah siasat. Polis mengatakan kes ini disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan kerana membunuh. Ibu dan teman lelaki ditahan kerana mendera anak berumur 5 tahun. Polis telah menahan seorang wanita dan teman lelakinya kerana dipercayai telah mendera anak kandung wanita itu yang berusia 5 tahun dalam kejadian di sebuah rumah di Jelutong, Pulau Pinang. Ketua Polis Daerah Timur Laut, Asisten Komisioner Che Zaimani Che Awang berkata, wanita yang berusia 28 tahun itu dan teman lelakinya yang berusia 37 tahun itu ditahan pada jam 12 tengah hari Sabtu lepas. Beliau berkata, pada awalnya polis hanya membuat serbuan di rumah berkenaan kerana mahu menahan suspek lelaki yang terlibat dalam kesalahan dadah. Bagaimanapun, ketika polis membuat pemeriksaan lanjut dalam bilik rumah berkenaan,
Pihaknya menemukan seorang kanak-kanak yang berusia 5 tahun yang tinggal bersama pasangan itu. Hasil pemeriksaan lanjut, anggota berkenaan mendapati terdapat beberapa kesan lebam pada tubuh badan kanak-kanak itu. Berdasarkan siasatan awal, kanak-kanak itu memberitahu bahawa dia telah dipukul oleh ibunya dan juga lelaki yang dipanggil Papa. Susulan itu, kedua-dua suspek telah ditahan dan hasil pemeriksaan daripada pihak hospital mengesahkan terdapat beberapa kesan lebam terhadap tubuh badan kanak-kanak tersebut, iaitu pada bahagian muka, lengan kiri dan lengan kanan, kaki kiri dan kaki kanan, dan juga terdapat kesan daripada luka lebam hasil daripada akibat dipukul oleh kedua-dua suspek tersebut pada kemaluan mangsa. Ujian air kencing mendapati kedua-dua suspek merupakan positif dadah morfin ketika ditahan. Semakan juga mendapati suspek lelaki mempunyai 12 rekod jenayah lampau termasuk kes dadah, manakala wanita itu tidak mempunyai kes rekod jenayah kesalahan lampau. Kedua-dua suspek ditahan reman bagi membantu siasatan mengikut Seksyen 31-1-A Akta Kanak-Kanak 2001. Mangsa telah dimasukkan ke dalam ward Hospital Pulau Pinang untuk pemeriksaan lanjut. Dan kini, mangsa dipantau oleh pihak Jabatan Kebajikan Masyarakat. Tidak dapat dinafikan, pengasuh merupakan peranan penting dalam kehidupan kita pada hari ini. Di sebalik kesibukan di tempat kerja, kerja di rumah juga perlu diberikan perhatian. Apatah lagi penjagaan anak-anak semasa kita bekerja. Oleh itu, pengasuh berperanan dalam menyelesaikan masalah kita daripada segi membantu kita dalam penjagaan anak-anak. Tapi, bagaimana pula dengan pengasuh yang bukan hanya memberi masalah kepada kita, tetapi sanggup menggadaikan nyawa seorang anak? Pada 4 Julai 2018, jam 2.30 pagi, dilaporkan Adam Raikal bin Muhammad Sufi, 6 bulan, telah meninggal dunia akibat dibunuh oleh pengasuh sendiri. Berita itu telah dilaporkan oleh pelbagai media tempatan dan telah mendatangkan kemarahan pelbagai netizen. Adam Raikal telah dibunuh oleh pengasuhnya sendiri di rumah pengasuh tersebut, Nur Akila Abdul Rahman, yang berusia 33 tahun. Prakejadian, Adam Raikal Muhammad Sufi sebelum ini telah dijaga oleh datuk dan neneknya di Kuala Terengganu. Selepas ayahnya Muhammad Sufi gagal mencari pengasuh yang sesuai. Sebelum dijaga oleh datuk dan neneknya, Adam Raikal telah dijaga oleh pengasuh lain. Namun, hanya mampu bertahan selama beberapa minggu sahaja kerana tidak bersesuaian. Selepas Hari Raya Aidilfitri, Adam Raikal telah dibawa pulang oleh ibu bapanya ke Kuala Lumpur kerana telah menemukan pengasuh yang sesuai. Berikutan mereka telah menjumpai pengasuh untuk Adam, iaitu suspek. Adam dikatakan telah dijaga oleh suspek selama beberapa hari sahaja sebelum dibunuh. Kejadian, pada 6.30 petang, suspek telah menelefon ibu kepada Adam Raikal, iaitu Farah Madiha Osman, dan menghantar mesej kepada ibunya mengatakan bahawa Adam telah diambil oleh bapanya, iaitu Muhammad Sufi Naik. Bagaimanapun, Sufi telah menafikan hal itu apabila ditanya oleh Farah. Dan mereka mula panik kerana beranggapan bahawa Sufi telah diambil oleh seseorang yang menyamar sebagai bapa kepada Adam. Sufi telah menyebarkan mesej kehilangan anaknya di laman sosial dan sekurang-kurangnya sehingga 8.30 malam, 12,000 netizen telah menyebarkan mesej kehilangan anaknya di Facebook. Tidak termasuk di platform lain seperti Twitter, WhatsApp, Telegram dan lain-lain. Ibu dan bapa Adam Raikal telah membuat laporan polis kira-kira jam 9 malam. Pihak polis dilaporkan segera menjalankan siasatan selepas mendapat maklumat kehilangan Adam Raikal yang telah dikemukakan selepas menerima maklumat kehilangan Adam Raikal. Dan pihak polis telah menemukan pengasuh, iaitu suspek kepada pembunuhan Adam Raikal sewaktu di rumahnya untuk bersoal siasat. Sebelum ini, suspek telah memberikan keterangan awal dan siasatan di rumah adalah tindakan susulan pihak polis bagi menyemak maklumat yang diterima dari semua sumber. Hasil sebuan mendapati di rumah suspek, pihak polis menemukan bayi Adam Raikal berada di dalam peti sejuk beku 2 tingkat. Adam dibalut dengan napkin
dan dimasukkan ke dalam beg berwarna hijau. Beg itu adalah milik Farah, iaitu ibu kepada Adam Raikal. Menurut Farah, di dalam beg itulah barang-barang Adam diletakkan ketika menghantar Adam ke rumah pengasuhnya. Pada jam 2.30 pagi, 4 Julai, disahkan laporan Adam Raikal telah meninggal dunia dan ditemui mati di rumah pengasuhnya. Hasil bedah siasat, pakar forensik Hospital Kuala Lumpur mendapati punca kematian Adam Raikal adalah akibat pendarahan dalaman di dalam otak dengan kesan tetakan di kepala. Pendakwaan susulan penemuan Adam Raikal, pengasuh dan seorang lagi rakannya, iaitu rakan serumahnya, ditahan pada hari yang sama dan direman selama 7 hari bagi membantu siasatan kes kematian bayi malang Adam Raikal. Namun selepas 7 hari, rakan serumah suspek telah dibebaskan kerana didakwa tiada kaitan dengan kes ini. Pada 13 Julai 2018, pengasuh Adam Raikal didakwa di mahkamah seksyen atas 2 tuduhan menyebabkan kecederaan kepala dan melupuskan mayat Adam Raikal. Nur Akilah Abdul Rahman, 33 tahun, bagaimanapun tidak mengaku bersalah dan memohon dibicarakan sebaik pertuduhan terhadapnya dibicarakan jurubahasa di hadapan Hakim Syafira Muhammad. Berdasarkan kertas pertuduhan, Nur Akilah sebagai orang yang mempunyai pemeliharaan terhadap Adam Raikal didakwa menganiaya mangsa sehingga menyebabkan kecederaan di bahagian kepala kanak-kanak berkenaan. Dia didakwa mengikut Seksyen 31-1-A Akta Kanak-Kanak 2001 yang memperuntukkan hukuman penjara maksimum 20 tahun atau kedua-duanya. Dia turut dituduh melupuskan mayat bayi Adam Raikal dengan niat menyembunyikan kematian Adam Raikal dan didakwa mengikut Seksyen 201 Kanun Keseksaan yang boleh dihukum penjara maksimum 3 tahun dan denda. Semua kesalahan itu dilakukan di sebuah rumah di Jalan Nahkoda Kiri 3, Batu Cave, Selayang antara 6.20 petang dan sehingga 6.50 petang pada 3 Julai 2018. Takziah diucapkan kepada keluarga Adam Raikal. Semoga bertabah di atas kehilangan yang perit ini. Kepada pengasuh-pengasuh di luar sana, tolonglah jaga amanah orang dengan baik dan tolong jangan jadi pengasuh jika mempunyai hati yang keji. Kepada ibu bapa yang mengesyaki anak-anak anda didera, janganlah berdiam diri sahaja dan menukar tempat pengasuh yang baru. Tetapi anda perlu melaporkan kepada pihak polis untuk menyelamatkan anak-anak yang lain. Sekian, terima kasih.